Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rakan-rakan elit TS25 Kohort 6 Negeri Johor yang saya hormati sekalian, rakan-rakan pengetua guru besar dan juga peserta TS25 Kohort 6. Bertemu lagi kita dalam perkongsian modul 2 meneraju kepimpinan, submodul 2.2 di bawah tajuk aplikasi data dalam penyediaan pintas ataupun jelasnya modul 2.2.4. Baik, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Baik. Bila bercakap tentang pintas, inilah adalah borang pintas yang bakal kita gunakan. Terdapat 13 lajur daripada bidang keberhasilan ataupun aspirasi untuk lajur pertama, dibetul data dikumpul, bidang fokus dalam lajur ketiga, teori dan juga baseline untuk lajur keempat dan seterusnya hinggalah kepada lajur yang ke-13 iaitu kos sebenar. Jadi, dalam sesi perkongsian pada hari ini, saya daripada membicarakan tentang data, kita juga akan membicarakan bagaimana pengisian borang pintas daripada lajur 1 hingga ke lajur 5. Baik, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Seperti mana yang kita sedia maklum, KRA ataupun bidang keberhasilan dalam perancangan strategi sekolah dipilih, dirungkai untuk dimasukkan dalam KRA ataupun bidang keberhasilan TS25 dalam pintas. Jadi, KRA TS25 sebagai yang tuan-tuan sedia maklum terdiri daripada 4, iaitu pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pengajaran pembelajaran bermakna dan juga pelibatan PIBK dan juga komuniti. Jadi KRA sesebuah sekolah dipilih berdasarkan kepada analisis SWOT, juga berdasarkan kepada analisis data yang lain, pemikiran strategik dan juga sumbangsaran dalam kalangan ahli-ahli organisasi sekolah masing-masing. Jadi KRA juga nanti akan disokong oleh intervensi yang dipilih untuk menjayakan transformasi di sekolah. Baik, tuan-tuan yang hormati sekalian, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, proses ataupun pintas ini merupakan data ataupun satu bahagian yang kita ambil daripada perancangan strategi dan kemudiannya diaplikasikan dalam plan taktikal. Jadi, proses improvement planning dan action in one page for easy management ataupun PIPA OPM, itulah yang merupakan adaptasi pintas sebenar-benarnya. Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pintas terbagi kepada dua, iaitu yang pertama pemikiran ataupun penerokaan yang akan memfokuskan kepada intervensi, dan yang kedua gerak kerja yang rangkumi perancangan, pemantauan, penilaian dan juga kerja buat dalam transform sekolah. Dan pintas untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan terbagi kepada 3 fasa. Okey. Iaitu fasa pertama, penggunaan data yang digunakan untuk membuat keputusan dan perancangan tentang apakah bidang fokus yang akan dipilih, data apa yang akan digunakan dan juga kriteria kejayaan yang akan disasarkan. Ini digambarkan daripada lajur 1 hinggalah kepada lajur 5. Fasa yang kedua, iaitu penjejakan kemajuan, iaitu daripada lajur 6 hingga ke lajur 11. Ini daripada inisiatif hingga kepada dapatan evidence yang merujuk pada kerja buat yang mesti menampakkan pengukuran sedia ada sama ada kerja buat yang kita laksanakan mencapai sasaran ataupun tidak. Manakala fasa yang ketiga merujuk kepada menilai status intervensi yang dilaksanakan. Adakah mencapai kriteria kejayaan ataupun apa lagi tindak susul yang boleh kita buat untuk usaha-usaha penambahbaikan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, pintas sebenarnya adalah alat yang digunakan bagi memacu penambahbaikan dan ianya selari dengan plan strategi. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan, okey, penyediaan pintas merujuk kepada perancangan strategik sekolah dan bukan sesuatu yang berasingan. Okey, maknanya apa yang telah kita rancangkan dalam perancangan strategi sekolah itu boleh kita ambil untuk kita dokumenkan dalam dokumen pintas. Seterusnya, pintas juga mempamerkan semua perkara daripada perancangan, pemantauan dan juga penilaian dalam satu muka surat saja. Hal ini sebenarnya memudahkan kita, memudahkan kepimpinan sekolah untuk menjejak
ataupun memantau gerak kerja transformasi sekolah. Dan ini sebenarnya berbeza dengan dokumen rancangan strategi sekolah menjadi amalan kita selama ini, di mana pelan strategi, pelan taktikal ataupun dan juga pelan operasi dibuat secara berasingan. Seterusnya, PINTAS juga memfokuskan kepada tindakan taktikal dan operasional jangka pendek dalam masa setahun. Dan akhir sekali, PINTAS sebenarnya membolehkan kemajuan tindakan penambahbaikan dipantau dan dipacu berasaskan dapatan evidence. Yang ini dapatan di mana dapatan evidence mesti mampu mengukur sejauh mana gerak kerja kita berjalan dan sejauh mana ia mampu menyumbang kepada kriteria kejayaan yang telah kita tetapkan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sebelum kita menyentuh lebih jauh tentang PINTAS dan juga cara pengisiannya, izinkan kita mengimbas kembali apa yang dimaksudkan dengan data. Jadi sebagaimana tuan-tuan dan puan sedia maklum, data merupakan himpunan fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian atau orang dan entiti yang terdiri daripada perkataan, angka ataupun gambar. Data boleh menjadi sesuatu fakta yang bermakna atau tidak bermakna sehingga fakta-fakta tersebut diproses. Persoalannya sekarang, apakah data yang biasa digunakan, diberi perhatian dan dirujuk di sekolah? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, okey, ini adalah jenis-jenis data. Baik, kita bermula dengan data input. Data input. Apakah itu data input? Okey, data input sebenarnya tuan-tuan mempamerkan kapasiti yang ada di sekolah untuk menggerakkan transformasi. Manakala data proses pula, okey, data proses merupakan data yang digunakan pada peringkat awal untuk kenal pasti sama ada proses itu boleh tambah baik atau dipacu sebagai satu faktor transformasi. Data proses ini juga menunjukkan kepada kita bagaimana proses terhadap tindakan itu dapat mencapai maksud yang sebenar. Kemudiannya, kita pergi kepada data hasil. Data hasil terdiri daripada data output dan juga data outcome. Ini menampakkan hasil kerja dan keberhasilan akhir bagi setiap aktiviti. Manakala yang akhir sekali itu data kepuasan hati. Maknanya data ini memberi makna kepada pelanggan. Apakah penerimaan pelanggan, ibu bapa, stakeholder yang lain-lain terhadap usaha-usaha yang kita lakukan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini merupakan keterperkaitan ataupun sebenarnya perkaitan antara maklumat fokus area yang merujuk kepada kriteria kejayaan ataupun ukuran sesuatu perkara yang kita buat. Jadi dekat sini, daripada maklumat fokus area ni, kita juga kena kenal pasti sama ada data dapatan ataupun data proses kerja itu selari dengan fokus area ataupun kriteria kejayaan yang ditetapkan. Perkaitan seterusnya, perkaitan antara dapatan proses kerja dengan hasil pencapaian, di mana dapatan proses kerja mesti berkait dengan hasil pencapaian ataupun petunjuk pencapaian kepada kriteria kejayaan itu, dan seterusnya. Petunjuk ini boleh nyatakan sama ada kita berjaya. Hasil pencapaian ataupun hasil petunjuk pencapaian kriteria kejayaan itu boleh menunjukkan sama ada kita berjaya ataupun tidak dalam melaksanakan intervensi yang kita telah buat dan sejauh manakah status kemajuan dan transformasi yang kita bawa di sekolah itu memberikan kepuasan kepada pelanggan kita. Dalam hal ini, kita kena mendapatkan respon pelanggan terhadap kriteria kejayaan yang kita hasilkan. Dan seterusnya, maklum balas pelanggan itu ataupun penerimaan pelanggan sangat penting kerana ia diperlukan kepada kita untuk memberi petunjuk sejauh manakah fokus area ataupun kriteria kejayaan yang dicapai itu benar-benar memuaskan hati kehendak stakeholder kita. Sebab itu, daripada fokus area, proses kerja, hasil pencapaian dan juga maklum balas pelanggan ini saling
berkait rapat, saling berhubungan. Dan dalam hal ini, penggunaan data dalam pintas sangat penting kerana ia menggambarkan pemikiran dan juga keputusan yang bakal kita buat. Baik. Improving schools requires two sets of skills that few school leaders have had the opportunity to acquire in their graduate work or have seen model in their own experience. The first of this is how to involve others in decision making. The second is how to use data in appropriate ways to guide decision making. Maknanya dekat sini tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Data perlu kita gunakan secara bermakna dan bersungguh pada awal perancangan kita apabila kita mula-mula buat keputusan tentang apa yang kita nak laksanakan di sekolah sebagai bidang yang akan kita sasarkan untuk memacu transformasi di sekolah kita. Oleh itu, sebagai pengurus organisasi, kita sangat-sangat digalakkan untuk melibatkan orang lain yang akan membawa sama-sama accountability dalam membuat keputusan dan seterusnya memacu sekolah. Maknanya, selaku pengurus di sekolah, kita perlu melibatkan SLT, kita perlu melibatkan MLT dan tak salah kalau kita melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan. Yang kedua, ialah bagaimana kita gunakan data seoptimum mungkin dan secara bermakna untuk data ini membantu kita dalam membuat keputusan, sama ada pilihan yang kita usahakan itu ataupun yang akan kita laksanakan itu benar-benar memberi makna kepada kita. Jadi dalam hal ini izinkan saya untuk memetik kata-kata Killian and Bellamy pada tahun 2000. Mereka menyatakan bahawa memahami dan menggunakan data berkaitan prestasi sekolah dan pelajar adalah perkara yang asas dalam memajukan sekolah. Tanpa menganalisis dan membincangkan data, sekolah tidak mungkin dapat mengenal pasti dan menyelesaikan masalah atau tahu status terkini dalam usaha ke arah pencapaian matlamat. Justru, data umpama bahan api yang mendorong usaha ke arah transformasi sekolah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Baik, sebagaimana saya maklumkan, ini adalah sebahagian daripada borang pintas daripada lajur 1 bidang keberhasilan, lajur 2 data dikumpul, lajur 3 bidang fokus, lajur keempat TOE ataupun baseline, lajur kelima kriteria kejayaan, ITR ataupun indikator, dan mereka lajur keenam ialah inisiatif. Perkongsian kita untuk submodul 2.2.4 akan memberi fokus kepada pengisian lajur 1 hingga ke lajur 5. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Okey. Katalah kita telah memilih guru berkualiti sebagai bidang keberhasilan atas kapasiti bahawa setelah merujuk kepada perancangan strategik sekolah, kita mendapati bahawa sebahagian besar atau semua perkara dalam perancangan strategik yang telah dirancang boleh dicapai sekiranya kualiti guru itu boleh dimaksimumkan atau boleh dilonjakkan. Okay. Jadi berdasarkan data-data, analisis SWOT, Raja Ishikawa, brainstorming dalam kalangan SLT dan MLT, maka pihak sekolah memutuskan bahawa guru berkualiti adalah bidang keberhasilan intervensi bagi melonjakkan dan mentransform sekolah ke satu tahap yang lebih baik. Baik. Jadi, oleh itu, persoalannya sekarang, apakah data yang perlu dikumpul untuk KRA guru berkualiti? Okay. Yang pasti, data-data yang bakal kita kumpul nanti mesti selari dengan bidang keberhasilan, boleh diukur dan menggambarkan bidang keberhasilan yang telah kita pilih. Lazimnya, pihak sekolah cenderung untuk meletakkan data hasil, iaitu apa yang murid capai, tahap pencapaian subjek dan sebagainya dalam data dikumpul. Itu merupakan satu perkara yang menjadi kebiasaan dan tidak salah sebenarnya. Namun, bila bercakap tentang guru berkualiti, bila bercakap tentang guru berkualiti, seharusnya fokus kita mesti kepada data input, iaitu kapasiti yang ada di sekolah kita. Baik, kenapa
Kenapa kita memilih guru berkualiti dan apakah agaknya maklumat yang kita nak cari dalam bidang keberhasilan untuk guru berkualiti. Jadi antara maklumat yang mungkin boleh kita cari ialah apakah kemahiran guru, okey? Apakah pengetahuan mereka, bagaimanakah amalan bilik ajar mereka dan apakah hasil yang telah dicapai. Itu antara persoalan yang boleh kita ambil kira dalam usaha kita mengumpul data bagi bidang keberhasilan guru berkualiti. Kemudian, apakah lagi data yang perlu kita kumpulkan bila kita memilih guru berkualiti sebagai bidang keberhasilan kita? Okey, persoalannya mungkin apakah pemboleh ubah yang boleh mengukur pengetahuan guru? Apakah kelayakan guru? Apakah kelayakan akademik cikgu? Dan dari mana kita nak dapat data-data itu selain daripada Hermes dan juga profil guru? Ini antara perkara-perkara yang kita perlu ambil kira apabila kita nak mengumpulkan data dikumpul, sebab kita nakkan data yang ada pada kita itu adalah data yang sahih. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, katalah ini adalah data dikumpul daripada bidang keberhasilan kualiti guru yang telah kita pilih. Tuan-tuan dan puan-puan perhatikan, okey, dalam data dikumpul itu dia ceritakan tentang pencapaian murid tahun 6, data subjeknya SKPMG2 standard 4, okey, dapatan learning work dan seterusnya. Okey, sekarang izinkan saya kongsikan apakah kriteria data yang telah dikumpulkan dalam sampel ini. Baik, kita perhatikan. Okey. Yang berwarna merah tadi ini semua merupakan apa yang kita panggilkan sebagai data input. Data input yang merujuk kepada kapasiti. Kalau kita perhatikan, ianya merujuk kepada guru. Kenapa merujuk kepada guru? Sebagaimana saya jelaskan tadi, bila kita bercakap tentang kualiti guru, kita kena memberi fokus kepada kapasiti yang kita ada. Kemudian, data proses. Apakah yang guru-guru itu capai? Apakah kompetensi guru kita? Perhatikan data SKPMG itu standard 4-nya. Perhatikan penandaan tugasannya dan juga SKPMG itu standard 3. Dan akhir sekali ialah data pencapaian. Apakah yang telah guru-guru kita hasilkan dalam melaksanakan ataupun impak yang telah mereka berikan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang penting di sini yang kita kena jelas ialah bahawa dalam data dikumpul ini sedapat mungkin mesti mengandungi data hasil, mesti mengandungi data input, data proses dan juga data hasil. Kaedah penulisannya terpulang, sama ada pihak tuan-tuan dan puan-puan nak susun data input didahulukan kemudian diikuti oleh data proses ataupun data hasil, ataupun kaedah penulisan sebagaimana sampel pada hari ini. Cuma yang pasti bila kita dah ada data tuan-tuan dan puan-puan ni, kita kena tengok kelompangan yang wujud dan bidang fokus yang nak berikan perhatian. Baik, saya ambil contoh. Contohnya, kalau kita perhatikan daripada data hasil ini, kita mendapati bahawa 60% guru berada pada tahap 3 dalam analisa SKPMG2 standard 4. Hanya 60%. So, apa yang berlaku kepada 40%? Di manakah tahap mereka? Apakah yang kita perlu buat? Itu antara kelompangan yang kita perlu fikirkan. Contoh yang kedua, kita mendapati bahawa hanya 40% saja guru kita mengamalkan PDP berkesan. Pendapatan learning work ini hanya 40% saja guru kita menghasilkan PDP berkesan. Bagaimana yang selebihnya, iaitu sebanyak 60%. Jadi mari dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, data hasil dan data proses perlu kita ambil kira dalam kita fahami realiti di sekolah kita untuk kita pilih apakah bidang fokus. Apakah bidang fokus yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita pacu, yang perlu kita buat tambah baik. Baik. Dalam soal menentukan bidang fokus pula tuan-tuan dan puan-puan, beberapa persoalan, beberapa perkara perlu kita ambil perhatian. Umpamanya, adakah bidang fokus kita ni relevan, sesuai dan berasaskan data?
Persoalan yang kedua, adakah ianya boleh dicapai? Persoalan yang ketiga, apakah titik mula bidang ini? Dan apakah ukuran pencapaiannya? Okey, setelah tuan-tuan dan puan-puan berbincang di peringkat organisasi masing-masing, okey, dengan data-data yang sedia ada, maka katakanlah tuan-tuan dan puan-puan di sekolah kemudiannya telah memilih PDP berkesan dengan memberikan fokus kepada sains dan matematik sebagai bidang fokus. Baik. Persoalannya, mengapa PDP berkesan? Ini juga persoalan kita kena ambil kira, bukan kita main letak saja. Jadi mana sini, PDP berkesan dengan fokus kepada sains dan matematik, tuan-tuan pilih sebagai bidang fokus kerana tuan-tuan beranggapan bahawa melalui PDP berkesan akan mampu untuk melahirkan guru yang berkualiti. Dan tuan-tuan dan puan-puan juga berpandangan bahawa guru yang berkualiti nanti mampu untuk menghasilkan murid yang cemerlang. Dan akhir sekali, tuan-tuan dan puan-puan berpandangan bahawa murid yang cemerlang akan terhasil melalui inisiatif-inisiatif berimpak tinggi yang akan diambil. Di mana inisiatif tadi dalam borang prioritas merujuk kepada lajur yang ke-6. Okay. Kita boleh pergi mendalam lagi tentang PDP berkesan. Bila kita bercakap tentang PDP berkesan, kita boleh fikirkan, kita boleh persoalkan, kita boleh fikir sama-sama. Okay. Apakah indikator PDP berkesan? Ini saya langsung mungkin merujuk kepada kaedah penyampaian guru, kemudian hasil kerja guru ataupun hasil kerja guru dan murid, penglibatan murid dalam sesi PDPC, penggunaan bahan PDP oleh guru, penguasaan isi kandungan dan juga pencapaian objektif pembelajaran. Maknanya tuan-tuan dan puan di sini, bila kita menetapkan bidang fokus, ada beberapa perkara ataupun beberapa kriteria yang kita perlu ambil perhatian. Baik. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi, daripada kelompangan itu tuan-tuan dan puan, maka kita jadikan data asal dalam data dikumpul sebagai TOV kita. Contohnya, okay, yang pertama tadi, 60% guru mendapat sekurang-kurangnya tahap baik. Jadi di lajur TOV kita mengambil 60% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam SKPMG2 Standard 4. Ini adalah TOV kita. Okay. Maka kemudiannya setelah berbincang dengan rakan SLT, dengan rakan MLT, kemudian kita menetapkan, pihak sekolah menetapkan bahawa kita mensasarkan 80% guru kita nanti mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPMG2 Standard 4. Baik. Seterusnya, contoh yang kedua. Okay. Daripada dapatan learning walk tadi, sebagai yang dimaklumkan, hanya 40% kelas melaksanakan PDP berkesan. Okay. Jadi apa yang kita nak buat? Maka setelah berbincang, tuan-tuan mengambil keputusan bahawa pada hujung tahun ini sekurang-kurangnya 70% kelas melaksanakan PDP berkesan. Dan akhir sekali daripada data hasil, misalnya dipaparkan di situ pencapaian murid, apa yang kita nak buat? Kelompangan yang ada, kita mendapati bahawa 85% sahaja murid mencapai tahap penguasaan minima. Maka setelah berbincang, mungkin tuan-tuan menetapkan untuk meletakkan sasaran 100% murid mencapai tahap penguasaan minima. Jadi dekat sini kita nampak bahawa daripada kualiti guru ataupun bidang keberhasilan yang kita pilih, kita mengumpulkan data, kemudiannya kita menetapkan bidang fokus. Daripada data, kita telah mendapat data-data yang dijadikan TOV dan kemudiannya kita menetapkan pula apakah kriteria kejayaan ataupun sasaran yang ingin kita tetapkan. Baik. Baik. Jadi, dekat sini tuan-tuan dan puan, kita daripada mengisi lajur 1 hingga ke lajur 5, sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita telah pun selesai dengan fasa 1 mengaplikasikan data untuk membuat keputusan dan perancangan intervensi. Jadi saya ingin jelaskan sekali lagi bahawa tuan-tuan dan puan-puan perlu jelas bagaimana nak mengisi fasa 1 ini, kena bijak dalam menetapkan apakah bidang keberhasilan,
kena mengumpulkan data yang sedia ada, kerana data itu merupakan realiti kita buat masa ini, menetapkan bidang fokus yang relevan dengan bidang keberhasilan yang kita pilih. Kemudian daripada data itu kita menetapkan TOV-nya dan akhirnya berbincang bersama dengan rakan-rakan untuk menetapkan apakah ETR-nya. Baik. Jadi untuk setiap ETR tu tuan-tuan dan puan-puan, ianya perlu datang dengan tindakan ataupun inisiatif, yang mana tindakan ataupun inisiatif itu akan dibincangkan dalam submodul 2.2.5 permulaan kepada fasa 2 aktivitas. Baik. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Setelah kita berkongsi tentang cara pengisian lajur 1 hingga 5 borang pintas dalam fasa perancangan, maka kita kena revise balik apakah pentingnya data sebenar-benarnya dalam penyediaan pintas. Jadi data ni tuan-tuan dan puan sebenarnya adalah untuk memastikan bahawa bidang keberhasilan dan juga intervensi yang kita putuskan adalah berasaskan keperluan dan realiti sekolah. Maknanya di sini tuan-tuan dan puan, dengan adanya data, dia akan memandu kita untuk membuat intervensi ataupun transform sekolah ikut keperluan kita, bukan sengaja kita buat-buat. Maknanya sini kita buat sesuatu perkara itu mesti sebagaimana telah tertera dalam pintas, bukan ikut yang terlintas di fikiran kita. Kemudian kita juga perlu pastikan aplikasi data ini juga untuk memastikan data yang kita dapat disintesis sebagai data terkumpul dan mampu untuk mempamerkan keperluan dan realiti sebenar sekolah. Maknanya sekarang sini, bila kita mengumpulkan data, kita menggunakan data yang benar-benar wujud, data yang sedia ada, dan data itu menggambarkan sekolah kita. Tak perlulah kita mengada-adakan data yang tiada. Seterusnya, kita juga nak melihat sebenarnya perkaitan antara pola data terkumpul dengan bidang fokus kritikal kita yang mampu membawa perubahan kepada kualiti sekolah sekiranya ditambah baik. Kalau tuan-tuan imbas kembali tadi dalam program pintas, walaupun bidang fokus telah tetapkan PDP berkesan, tapi fokusnya ialah pada subjek kritikal, iaitu subjek sains dan juga matematik. Baik. Jadi penetapan bidang fokus sebenarnya harus tepat berdasarkan pada data, supaya apa yang bakal dibuat nanti akan mengubah sekolah. Seterusnya, agar untuk menapasi sama ada bidang fokus adalah lebih terarah kepada kapasiti ataupun kepayaan sekolah atau proses, yakni pedagogi yang berlaku di sekolah bagi merancang intervensi yang bermakna. Contohnya, PDP berkesan. Jadi apakah proses untuk PDP berkesan? Ianya digambarkan melalui inisiatif yang akan diambil bagi meningkatkan kapasiti PDP si guru sekaligus meningkatkan kualiti guru di sekolah. Dan kita juga melalui data ini akan mengkonsepsikan perancangan intervensi secara bermakna. Dan ia merupakan satu perkara yang sangat penting agar boleh memenuhi kriteria kejayaan yang hendak kita capai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, secara ringkasnya begini. Bidang fokus dia perlu selaras, selari dan seiring dengan inisiatif. Inisiatif pula perlu selaras dengan kaedah pemantauan. Kaedah pemantauan pula perlu selaras dan seiring dengan evidens yang dikumpul. Kerana dalam usaha proses penambahbaikan, kapasiti akan menghasilkan proses, proses akan menghasilkan hasil yang akan mengambil kira kepuasan hati pelanggan. Dalam hal ini, perkara yang paling penting yang kita kena ingat adalah bahawa semua perkara ini mestilah relevan dan selaras agar dapat menyumbang kepada pencapaian kriteria kejayaan yang telah kita tetapkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, data yang digunakan dalam pintas sebenar-benarnya perlu menampakkan kerelevanan. Maksudnya di sini, data itu mesti relevan dan mampu ditunjukkan, boleh mengukur sesuatu dan mesti terkait antara satu dengan yang lain. Yang kedua, data itu mestilah menggambarkan pemerhatian menyeluruh. Jadi, maknanya jika data itu tak konsisten, kita perlu kemaskinikan data itu. Kemudian,
Data juga sebenarnya membuka ruang minda terhadap jurang yang wujud, supaya bila adanya jurang, kita perlu berusaha untuk membuat penambahbaikan supaya dapat merapatkan jurang. Kita juga kena tengok apakah pembeli ubah skala yang digunakan, adakah ianya memberi ukuran dan maksud yang jelas tentang apa yang kita nak capai. Dan seterusnya, data yang digunakan boleh juga ditabulasi ataupun dibuat penjadualan silang antara perkara yang diukur dengan pertimbangan ukuran yang jelas. Jadi semua perkara ini, tuan-tuan dan puan-puan, akan membantu kita dalam buat keputusan dan membuat pertimbangan tentang status tindakan kita dalam pintas. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, demikian tadi sesi perkongsian saya untuk submodul 2.2.4. Besarlah harapan kami, semoga tuan-tuan dan puan-puan dapat menggunakan dan juga mengaplikasikan data semaksimal mungkin, menterjemahkannya dalam pendokumentasian pintas dan seterusnya merealisasikan usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk mentransformasikan sekolah masing-masing. Sesi kita nanti akan bersambung dengan slot submodul seterusnya 2.2.5 yang akan disampaikan oleh Encik Hashim, dan kita akan berjumpa lagi dalam submodul 2.2.6. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada hari ini, suka saya ingin berkongsi kepada semua dalam program kesedaran TS25. Buat pengetahuan semua bahawa Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai telah terpilih dalam program Transformasi Sekolah 2025 atau lebih dikenali dengan program TS25 Kohort 6 bagi tahun 2021. Program TS25 merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pendidikan Malaysia ke arah meningkatkan pemenjadian murid dan sekolah berkualiti dengan mengaplikasikan amalan baik dalam pelaksanaan pengurusan dan kepimpinan, serta pedagogi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan selari dengan hasrat yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Kerangka konsep TS25 memberi fokus kepada pemimpin berkesan, guru berkualiti dan sokongan PIBKS. Alhamdulillah, semua warga Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai telah dapat menerima program TS25 yang akan dilaksanakan di sekolah ini. Kami senada dalam melaksanakannya. Untuk lebih mudah difahami, saya akan kongsikan video berkaitan apa itu program transformasi sekolah TS25. Mudah-mudahan dengan pengenalan ini, semua akan faham dan Sekolah Kebangsaan Taman Nusa Damai akan terus maju ke hadapan bersama TS25 ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam transformasi. Saya Hashim bin Zainal, SRP Plus PPD Pasir Gudang. Dan kepada para peserta pada sesi kali ini, apa khabar? Dan pada sesi ini saya ingin berkongsi mengenai modul 2 menerajui kepimpinan, iaitu sub modul 2.25 iaitu penggunaan pintas dan OPPM. Jadi di sini saya akan memberi fokus kepada dua perkara iaitu pintas dan OPPM. Yang pertama, objektif yang kita nak capai pada hari ini ialah untuk merancang tindakan pelaksanaan intervensi transformasi sekolah dengan menggunakan template pintas, dan yang kedua menyediakan OPPM berasaskan pintas. Tuan-tuan dan puan-puan, pintas dan OPPM. Pintas dan OPPM adalah alat yang digunakan dalam memantau dan memacu proses penambahbaikan yang dilaksanakan. Dan alat ini juga biasanya digunakan bagi menjejak status kemajuan projek seperti projek intervensi yang dilaksanakan bagi peningkatan prestasi sesebuah organisasi. Orang tua dan guru besar belum mampu mengkonsepsi rancangan intervensi secara bermakna, relevan dan selaras, dan mengaitkan antara fasa strategik dengan fasa taktikal. 3 perkara yang penting di sini, iaitu bidang fokus, inisiatif, dan kaedah pemantauan. Tuan-tuan dan perempuan, apa itu pintas? Pintas adalah merupakan pelan intervensi transformasi sekolah, yang mana template yang digunakan untuk membuat rancangan pelan intervensi sekolah berkait rapat dengan intervensi atau strategi yang diambil dari isu yang kritikal
yang perlu diselesaikan dalam perancangan strategi sekolah. Template digunakan untuk proses merancang, melaksana, memantau untuk penambahbaikan isu kritikal yang dikenal pasti. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam slide ini, iaitu merupakan template plan intervensi transformasi sekolah pintas yang mempunyai 13 lajur yang dimulai dengan lajur yang pertama iaitu bidang keberhasilan ataupun aspirasi. Lajur yang kedua berkaitan dengan data dikumpul. Lajur yang ketiga bidang fokus. Lajur keempat TOV ataupun baseline. Lajur yang kelima kriteria kejayaan atau ETR atau indikator. Lajur yang keenam inisiatif. Lajur yang ketujuh pihak bertanggungjawab. Lajur yang ke-8 tempoh masa. Lajur ke-9 keperluan sumber. Lajur ke-10 kaedah pemantauan. Lajur 11 dapatan evidence. Lajur 12 penilaian dan tidak susul. Dan lajur yang ke-13 berkaitan dengan kos sebenar. Okey, jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan untuk lajur 1 sehingga lajur 5 telah diterangkan oleh sahabat saya tadi dalam tajuk aplikasi data dalam penyediaan pintas yang telah disampaikan oleh Encik Misri dan saya dapati. Penerangan yang disampaikan oleh beliau sangat jelas dengan memberi tumpuan kepada bidang keberhasilan iaitu aspirasi. Selain itu berkaitan dengan data yang dikumpul, kemudian bidang fokus, TOV ataupun baseline dan seterusnya, kriteria kejayaan ataupun ETR dan juga indikator. Tuan-tuan dan puan, jadi di sini saya akan memberi fokus kepada lajur 6 sehingga lajur 10 iaitu berkaitan dengan inisiatif, pihak bertanggungjawab, tempoh masa, keperluan sumber dan kaedah pemantauan. Dan sementara untuk lajur seterusnya 11, 12 dan 13, 11 berkaitan dengan evidence, 12 berkaitan dengan tindak susul dan 13 berkaitan dengan kos benar akan diterangkan dalam tajuk penilaian status kemajuan intervensi TR25 oleh rakan saya Encik Misri. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi di sini fokus saya lebih kepada lajur 6 iaitu inisiatif merupakan satu daya usaha ya. Jadi di sini lajur 6 sehingga 10 saya akan melihat kepada perkara-perkara yang kita beri fokus utama pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi lajur 1 yang telah pun diterangkan oleh rakan saya tadi berkaitan dengan bidang keberhasilan, yang mana kalau kita lihatlah, beliau telah pun menerangkan tentang bidang-bidang keberhasilan dalam TR25. Di samping itu juga beliau juga telah pun menerangkan berkaitan dengan bagaimana data-data dikumpul dan seterusnya. Daripada data tersebut bidang fokus akan melihat kepada bidang fokus dan seterusnya untuk menentukan TOV dan baseline dan kriteria kejayaan. Jadi di sini untuk lajur 6 untuk lajur 6 berkaitan dengan inisiatif. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, inisiatif merupakan satu daya usaha atau kebolehan untuk melihat apa-apa yang perlu dilakukan serta berusaha bagi menjayakan satu-satu projek ataupun program. Inisiatif dirancang dan dilaksanakan bagi memastikan isu yang dibagikan dalam bidang fokus dapat diselesaikan. Dalam perancangan strategi sekolah, apakah isu kritikal yang menjadi keutamaan untuk diselesaikan? Jadi melalui inisiatif inilah, melalui inisiatif yang dirancang akan dapat memastikan bahawa kriteria kejayaan dapat dicapai. Jadi kalau kita lihat kepada template yang ada di sini, daripada bidang yang pertama, yang bidang keberhasilan, kemudian data dikumpul, data bidang fokus, TOV, kriteria kejayaan, maka inisiatif untuk nak memastikan bahawa bidang fokus ini
dapat dicapai, terutama sekali melalui kriteria kejayaan. Sebagai contohnya dalam bidang PDP ya, yang berkesan, TOV yang telah pun disasarkan ialah 60 guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPM Standard 4. Maka kriteria kejayaan ataupun ETR yang hendak dicapai ialah 80% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPM Standard 4. Maka apakah cara ataupun apakah kaedah untuk memastikan bahawa ETR itu tercapai? Maka di sini digariskan beberapa inisiatif ya. Antaranya ialah melaksanakan ladap 1. Iaitu ladap 1 melaksanakan pembelajaran kooperatif dan seterusnya ladap 2 teknik penyoalan dalam penyampaian PDPC dalam kelas. Selain itu tuan-tuan dan puan-puan, dalam bidang fokus juga dikhususkan berkaitan dengan mata pelajaran sains, bahasa Inggeris dan juga matematik. Maka kalau kita lihat di sini lebih kurang 40% kelas melaksanakan PDP berkesan. Yang disasarkan ialah 70% kelas melaksanakan PDPC berkesan. Untuk mencapai 70% ya, tuan-tuan dan puan-puan, maka inisiatif yang digariskan di sini ialah dengan melaksanakan pencerapan PDP berkesan, penyampaian guru dan juga penggunaan bahan dan juga penglibatan murid. Selain itu, dalam bidang fokus juga dinyatakan juga berkaitan dengan murid, iaitu 85% murid mencapai tahap minima dan ETR yang nak dicapai ialah 100% murid mencapai tahap minima. Jadi untuk memastikan bahawa untuk mencapai kriteria kejayaan 100% murid mencapai tahap minima, maka inisiatif yang dicadangkan ialah amalan pembelajaran kooperatif dalam PDPC. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya untuk lajur yang ketujuh berkaitan dengan pihak bertanggungjawab. Lajur yang ketujuh tuan-tuan ya, iaitu berkaitan dengan pihak bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab ini sebenarnya ialah pegawai yang diberi tanggungjawab melaksanakan program dan aktiviti intervensi. Mungkin boleh kita letakkan lebih daripada seorang. Kalau kita lihat di sini untuk lajur 7, pihak bertanggungjawab bagi ladap 1 dan 2 ialah setiausaha ladap ataupun sebagai ketua projek. Sementara pencerapan PDP berkesan, pegawai yang diberi tanggungjawab ialah DPK pentadbiran. Sementara amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP, pihak yang bertanggungjawab di sini adalah ketua bidang 3 ataupun ketua projek. Untuk lajur yang ke-8, iaitu berkaitan dengan tempoh masa. Jadi tuan-tuan akan lihat di sini tempoh masa iaitu tempoh masa pelaksanaan program ataupun aktiviti intervensi. Contoh di sini untuk ladap 1 akan dilaksanakan sebanyak 2 kali ataupun 2 hari, sekali di bulan Februari dan 1 kali ladap ini dijalankan pada bulan Julai. Sementara ladap 2 juga dibuat sebanyak 2 hari, 1 dijalankan pada bulan April dan 1 lagi pada bulan September. Okey, selain daripada itu tuan-tuan dan puan-puan, pencerapan PDP berkesan dilaksanakan sebanyak 2 kali seminggu dan amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP dilaksanakan 3 kali iaitu pada bulan Mac, Julai dan Oktober. Sementara lajur 9 berkaitan dengan keperluan sumber iaitu yang mana kita lihat sumber seperti manusia, alat dan kos yang diperlukan untuk melaksanakan program dan aktiviti yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam template ini, untuk ladap 1 dan ladap 2, bahan yang diperlukan ataupun sumber keperluan yang diperlukan ialah LCD, bahan pembelajaran, ya, penceramah mungkin, ya, dan anggaran kos. Ya, dianggarkan di sini lebih kurang RM200. Begitu juga untuk yang pencerapan PDP berkesan. Ya. Sumber keperluan, borang pencerapan, komputer, dan amalan pembelajaran kooperatif, bilik, LCD, bahan pembelajaran dan
bahan pembelajaran komparatif dan PBL. Bagi lajur yang ke-10 pula, iaitu berkaitan dengan kaedah pemantauan. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita melaksanakan proses pemantauan? Apakah instrumen yang digunakan? Kaedah yang boleh digunakan untuk memantau sepanjang tempoh pelaksanaan program intervensi. Dan jadi di sini kalau kita lihat, aktiviti itu tujuannya ialah untuk kita jadikan dia sebagai dokumentasi. Selain itu, untuk maklum balas, bagaimana kita nak membuat maklum balas? Sebagai contohnya, kita melaksanakan temu bual. Selain itu, melalui soal selidik ataupun melalui teacher's voice ataupun suara guru ataupun student voice ataupun suara murid dan melalui pemerhatian. Selain itu juga, tuan-tuan dan puan-puan, juga melalui kaedah pemantauan ini kita boleh melihat dari segi hasil pencerapan, pencapaian guru, penggunaan bahan dan juga penglibatan murid. Dan seterusnya dari segi inisiatif untuk amalan pembelajaran kooperatif pula, dia lebih kepada kita melihat pemantauan dari segi pelaksanaan PBD, peratus MTM, projek PBL, project based learning dan learning work pembelajaran kooperatif. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi lajur 11, 12 dan 13 akan diterangkan dalam tajuk penilaian status kemajuan intervensi TS25. Sekarang kita akan melihat bagaimana menyediakan One Page Project Manager ataupun OPPM. Jadi di sini tuan-tuan, untuk menyediakan OPPM berasaskan pintas untuk memantau pelaksanaan intervensi terapeutik sekolah, terdapat dua jenis OPPM. Yang pertama ialah OPPM technical ataupun OPPM tactical, tuan-tuan. Iaitu champion, iaitu bidang fokus, dan satu lagi ialah OPPM operasi yang dipegang oleh ketua projek sebagai pihak yang bertanggungjawab. Sebelum saya teruskan untuk template OPPM, kita kena tahu apa itu OPPM. Kenapa kita perlu buat OPPM? Jadi di sini apa yang yang kita boleh rumuskan bahawa OPPM adalah merupakan satu template yang boleh merumuskan projek dalam satu muka surat ringkas yang mengandungi segala maklumat penting mengenai projek. Dan kalau kita lihat dalam OPPM tersebut, komponen asas yang penting untuk pengurusan projek perlu ada, iaitu antaranya ialah pemilik projek, owner kepada OPPM tersebut, sama ada dia label 1 ataupun label 2. Yang keduanya perlu ada objektif. Yang ketiganya perlu ada tempo ataupun timeline. Dan yang keempatnya kos yang diperlukan. Jadi OPPM boleh digunakan sebagai alat untuk memantau status projek dan boleh dikongsikan bersama pihak pengurusan dan juga ahli kumpulan yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, apa tujuan OPPM? Jadi di sini apabila kita melihat kepada OPPM secara tidak langsung, ianya boleh dijadikan sebagai satu alat untuk merancang. Selain itu untuk mengawal, untuk memantau dan mengkomunikasikan maklumat status projek dalam TS25. Jadi selain daripada itu, OPPM juga kalau kita lihat kepentingan OPPM terdapat ianya apabila dilaksanakan dia lebih praktikal. Yang kedua, ianya jimat masa dan tenaga, maksudnya di sini dalam satu template mengandungi pelbagai maklumat. Dan yang ketiga, mengenal pasti maklumat penting projek. Dan yang keempat, memaklumkan status projek kepada ahli-ahli. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang bertanggungjawab menyediakan OPPM? Maka kalau kita lihat di sini, ada dua lapisan seperti yang kita lihat pada paparan sebelum ini. Iaitu lapisan yang pertama, iaitu tactical yang dipegang template ini oleh SLT ataupun guru besar dan pengetua ataupun pengurus projek ataupun champion. Dan lapisan yang kedua iaitu OPPM operasional yang dipegang oleh setiausaha dan juga ketua panitia dan juga ketua projek. Tuan-tuan dan puan-puan, di hadapan ini adalah merupakan paparan untuk template plan intervensi transformasi sekolah, dan yang ini pula adalah merupakan template
menyediakan One Pitch Project Manager ataupun OPPM. Tuan-tuan dan puan-puan, di sini adalah saya akan terangkan apakah yang perlu kita isi dalam template OPPM ini. Maka langkah yang pertama iaitu berkaitan dengan bidang fokus dan champion. Langkah yang kedua, kita tuliskan objektif. Yang ketiga, kita tuliskan inisiatif, iaitu berkaitan dengan aktiviti ataupun projek yang kita rancang tadi. Yang keempat, kita selaraskan objektif. Dan kalau kita lihat yang kelima pula, kita letakkan ETR. Setiap inisiatif ataupun aktiviti kita perlukan ataupun kita letakkan ETR untuk nak pastikan segala projek ataupun program yang kita jalankan ataupun aktiviti yang kita jalankan itu akan dapat mencapai target yang kita perlukan. Yang keenam, kita tuliskan tentang anggaran kos inisiatif yang kita rancang tadi. Dan yang ketujuh, kalau kita lihat perlu ditulis tentang pihak bertanggungjawab ataupun kita lihat pihak bertanggungjawab pertama dan pihak bertanggungjawab yang kedua untuk projek ataupun aktiviti yang dilaksanakan. Dan seterusnya yang ke-8 iaitu kita selasarkan tempoh masa. Tempoh masa di sini kalau kita tengok di sini dalam paparan yang ada di hadapan ini menggunakan setengah tahun tuan-tuan setengah tahun, Jun, Julai, Ogos, September dan Oktober. Kalau kita lihat di sini untuk projek ini dilaksanakan contohlah pada minggu ketiga bulan Jun, kemudian seterusnya lah sampai Oktober. Dan ada sebahagiannya pula kalau kita lihat untuk bahagian tarikh ni ataupun tempoh masa ni kita letakkan mengikut bulan Januari, Februari, Mac, April sehinggalah Disember tuan-tuan. Dan akhir sekali kita typekan evidence pemantauan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini kita pindahkan maklumat dalam pintas yang telah disediakan ke dalam OPPM bagi menghasilkan OPPM Tactical, iaitu champion bidang fokus. Okey, kalau kita tengok dalam template pintas ini, kita lihat di lajur yang ketiga, iaitu bidang fokus berkaitan dengan PDP berkesan yang khususnya kepada mata pelajaran sains, BI dan matematik. Dan kalau kita lihat di sini untuk penyediaan OPPM Tactical Champion yang mana kalau kita lihat yang pertama berkaitan dengan bidang fokus iaitu siapa yang menjadi champion di sini, kemudian objektif objektif umum objektif umum diletakkan di bahagian atas contohnya untuk PDP berkesan ni dia punya fokusnya ialah untuk melonjakkan pencapaian sekolah dengan meningkatkan keberkesanan PDP. Dan yang kedua iaitu berkaitan dengan objektif khusus objektif khusus berkaitan dengan program yang dirancang tadi ladap 1, ladap 2, pencerapan PDP berkesan dan amalan pembelajaran kooperatif ke dalam PDP. Dan yang ketiga kita letakkan semua senarai inisiatif di bahagian lajur inisiatif dan aktiviti. Dan yang keempat berkaitan dengan kita selaraskan berkaitan dengan objektif dan juga berkaitan dengan inisiatif yang kita pilih tadi. Yang kelimanya iaitu berkaitan dengan penulisan ETR, itu peratus guru contoh peratus guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPM G2 Standard 4. Dan seterusnya kita perlu meletakkan anggaran kos untuk ladap 1 contoh tadi ladap 2 dan anggaran kos yang diletakkan di sini dianggarkan RM200. Dan seterusnya kita typekan ataupun kita letakkan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program ini. Maka secara tak langsung di sini ada A dan B A itu ialah untuk yang bertanggungjawab yang pertama
yang kedua B ialah untuk bertanggungjawab yang kedua. Untuk yang ke-8 seterusnya ialah berkaitan dengan kita buat penjelasan tempoh masa seperti yang saya katakan tadilah. Untuk ladap pertama, ladap 2 bila ianya dilaksanakan mengikut tempoh-tempoh yang tertentu. Contohnya kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan, untuk amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP. Contohnya dilaksanakan pada bulan April, kemudian yang kedua di bulan Julai dan satu lagi lah di Oktober. Jadi untuk bahagian di masa ni, maka apabila sesuatu projek ataupun program itu dilaksanakan, maka ianya perlu dihitamkan. Dan sekiranya belum dijalankan, maka dibiarkan kosong saja. Tapi dan sebenarnya yang ke-9 itu kita taipkan evidence pemantauan projek. Ini adalah merupakan template OPPM Tactical oleh Champion yang telah pun saya terangkan tadi. Dan seterusnya kita menyediakan OPPM One Page Project Manager, tindakan maklumat dalam pintas yang telah disediakan ke dalam OPPM bagi menghasilkan OPPM operasi. Iaitu pihak yang bertanggungjawab ialah ketua projek. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat dalam pintas iaitu lajur yang ke-7, itu pihak yang bertanggungjawab di sini ialah Setiausaha Ladap sebagai ketua projek untuk Ladap 1 dan juga Ladap 2. Ini adalah contoh contoh untuk lapis kedua iaitu OPPM operasi oleh ketua projek yang bertanggungjawab. Kalau kita lihat di sini berbanding dengan yang pertama tadi tactical, ada berbeza sedikit yang tuan-tuan ya. Untuk yang pertama tadi dia lebih kepada pemantauan projek tu berjalan atau tidak. Tetapi yang ini adalah ianya operasi ya tuan-tuan ya. Kita lihat di sini untuk ketua projek yang melaksanakan projek ini, contohnya untuk inisiatif ataupun aktiviti Ladap 1 pelaksanaan pembelajaran kooperatif, apa yang terkandung dalam aktiviti itu iaitu contohnya kehadiran dan pelaporan ladap, yang kedua maklum balas guru, yang ketiga learning walk dan pembelajaran kooperatif. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jadi untuk yang lain-lain, maksud saya di sini seperti yang saya terangkan tadi, semua bahagian daripada 1 sehinggalah 9 tadi, maka kita perlu penuhkan untuk nak pastikan sama ada projek kita itu sudah sampai ke tahap mana. Maka secara tidak langsung OPPM ini adalah merupakan satu kit ataupun satu tools ataupun alat yang paling berkesan untuk nak memastikan sesuatu projek itu dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Secara rumusannya tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat kepada merancang intervensi transformasi sekolah dengan menggunakan template pintas. Dan yang kedua, kita dapati rumusannya menyediakan OPPM berasaskan pintas. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat di sini seperti yang saya telah terangkan di atas, iaitu berkaitan dengan fungsi lajur-lajur ya, daripada lajur 1 sehinggalah lajur yang ke-13 telah pun saya terangkan tadi. Dan sebagai rumusannya, pintas dan OPPM merupakan alat ataupun tool untuk memantau dan memacu proses penambahbaikan yang dirangka secara sistematik dan dilaksanakan untuk memastikan setiap isu kritikal di sekolah dapat ditangani dengan lebih berfokus dan berkesan serta mencapai kejayaan. Ini adalah merupakan template OPPM. Dan sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada ini, saya mengingatkan kepada beberapa perkara. Yang pertama, sila rekodkan kehadiran pada link yang terdapat dalam video ini untuk direkodkan dalam SPL KPM. Yang kedua, diharapkan semua peserta mengikuti sesi perbincangan bersama rakan-rakan
SIP Plus daerah masing-masing. Yang sila rujuk SIP Plus di daerah masing-masing untuk mendapatkan link perbincangan. Mudah-mudahan dengan persiapan pembentangan pada hari ini dapatlah kita memperkasakan lagi sekolah dan memudahkan kita untuk memastikan tindakan yang telah pun diambil itu memberi kesan kepada impak keberhasilan kepada sekolah berkualiti dan keberhasilan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam kulai kesayangan kita. Saya Muhammad Nur Azam bin Syuib, Pengetua SMK Bukit Batu Kulai. Sekolah ini telah terpilih sebagai Sekolah Transformasi Kohort 5 pada tahun 2020. Sebagai sekolah yang baru beroperasi pada tahun 2017, kami berasa bertuah kerana dapat bimbingan dari rakan elit PPD. Walaupun sebelum ini kami mempunyai hal tuju yang jelas, tetapi melalui program Sekolah Transformasi, kami didedahkan dengan ilmu bagaimana hal tuju itu dapat dicapai dengan cara yang sistematik dan selari dengan dasar-dasar dan inisiatif KPM di bawah NTRA. Pertama, pembangunan kepimpinan senior dan middle leaders melalui teknik coaching dan mentoring telah dapat mengupayakan pelongkanan GKMP serta ketua panitia untuk mempengaruhi atau menyelesaikan masalah guru-guru di bawah seliaan mereka. Ini menjadikan segala arahan dapat dipatuhi dan semua kerja dapat berjalan dengan lancar. Kedua, kualiti guru adalah kunci kepada pembelajaran abad ke-21 yang berkesan. Di sini, guru-guru telah dibimbing sama ada dalam ladap atau PLC bagi setiap bidang. Peranan SIC Plus telah dapat membantu meningkatkan kefahaman guru-guru bagaimana ianya dapat dijalankan supaya memenuhi kriteria-kriteria sama ada dalam penyediaan RPH maupun di dalam pelaksanaan sebenar PDPC. Standard 4 SKPMG 2 ini terus dikukuhkan lagi dengan pemantauan berterusan pihak pentadbir dalam learning walk dan pencerapan bertema. Hala tuju SMK Bukit Batu adalah jelas untuk menjadi sekolah yang kondusif pembelajaran abad ke-21 berteraskan pembelajaran digital. Ia diyakini dapat memberikan pembelajaran bermakna kepada pelajar-pelajar di mana ia selari dengan perkembangan teknologi terkini dan sesuai dengan cita rasa generasi Z maupun Alpha. Usaha ketiga kami adalah secara berterusan melengkapkan prasarana dan persekitaran digital walaupun sedikit terbantut disebabkan pandemik COVID-19. Melengkapkan bilik-bilik khas dengan peralatan ICT, melebarkan capaian internet ke bangunan-bangunan akademik dan melanggan internet tambahan adalah antara beberapa usaha yang dijalankan setakat ini dengan kerjasama koperasi SMKBB. Kerjasama dengan komuniti adalah usaha keempat yang kami bangunkan. Terkini, kami telah dapat kerjasama dengan syarikat Microsoft dalam melatih warga SMK Bukit Batu supaya boleh diiktiraf menjadi salah sebuah sekolah Microsoft Showcase School atau MSS. Sokongan juga kami terima dari pegawai meja dari JPNJ dalam memperkukuhkan pembudayaan pembelajaran digital melalui bimbingan PSS berkesan dan SSQS 5 bintang. Apapun, penyokong kuat SMKBB sudah tentunya ialah PIBG yang terus-menerus menyumbang tenaga dan kewangan bagi aktiviti-aktiviti atau program-program yang melibatkan pembangunan guru maupun murid. Perjalanan ke puncak masih lagi jauh, iaitu pada tahun 2023. Banyak lagi ilmu perlu ditagih dari rakan elit SIP Plus dan SISC Plus. Pandemik COVID-19 sedikit sebanyak merecatkan tahun pertama pemberbitan kami.
Oleh demikian, tidak semua ilmu yang dicurah dapat dilaksana, melainkan perlu dibugar atau dipermudah cara. Cuma rakan elit diharap tidak berputus asa, mungkin pada tahun 2021 boleh diperkasa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya Muhammad Sanusi bin Haji Rahiman, Guru Besar Sekolah Rendah Agama Bersepadu Muar atau Serap Muar. Saya telah bertugas di sini selama 5 tahun. Sekolah ini telah dilantik atau dipilih sebagai Sekolah Transformasi atau TS25 bermula pada tahun 2018. Bermula dari itulah saya telah mengorak langkah bersama dengan guru-guru untuk membuat perubahan sebagaimana yang telah diberi taklimat dan pelatihan oleh pihak PPD Jabatan. Jadi sekolah kita telah mengadakan beberapa seri latihan dan taklimat pada guru-guru selaku guru-guru MLT dan SLT, menjadikan sekolah kita ini menjadi lebih berilmu guru-gurunya bagi nak membuat perubahan-perubahan yang telah ditetapkan. Alhamdulillah, apabila sekolah kita telah terpilih, jadi sebagai pemimpin tentulah membuat perubahan. Perubahan yang pertama yang saya buat ialah mindset, terutama ialah kepada guru dan murid-murid. Sebab apa? Potensi sekolah Serap ini sejak penubuhannya telah terselah dari segi kehebatan dan kekuatan guru dan murid Serap ini tidak dapat disangka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat rakan-rakan elit TS25 Kod 6 Negeri Johor yang saya hormati sekalian, rakan-rakan pengetua serta para peserta TS25 Kod 6 Negeri Johor. Kita bersiaran lagi dalam submodul 2 meneraju kepimpinan, submodul 2.2 interpretasi data, pemacu transformasi, dan fokus perkongsian kita pada kali ini ialah 2.2.6 penilaian status kemajuan intervensi program TS25. Tuan-tuan dan puan-puan sebelum ni telah pun mengikuti persesi perkongsian untuk submodul 2.2.5 iaitu penggunaan pintas dan OPPM yang telah diterajui oleh sahabat saya, Saudara Hashim, SIT PPD Pasir Gudang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk imbas kembali kandungan submodul 2.2. Kita bermula daripada pengenalan data dalam transformasi sekolah, kemudian submodul 2.2.2 kitaran data, kemudiannya perkaitan kelas strategik dengan bidang keberhasilan pintas, lepas tu aplikasi data dalam penyediaan pintas, kemudiannya penggunaan pintas dan OPPM, dan sesi perkongsian pada kali ini akan merefokus kepada penilaian status kemajuan intervensi TS25. Barang diingat untuk topik ini, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, borang pintas ianya merujuk kepada fasa ketiga borang berkenaan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya teruskan, kita berikan penghargaan kepada Barisan Tenaga Pengajar dan juga pembina modul untuk submodul 2.2 ini yang terdiri pada Dr. Tarzimah binti Tambici, Dr. Nurfoniza binti Maidin, Encik Lim Siungen, Encik Mazani bin Saidi Nusa, dan Dr. Fakri bin Abdul Halil. Terima kasih di atas usaha yang telah mereka buat memungkinkan untuk kita berkongsi ilmu, bahan dan juga pengetahuan dan memantapkan lagi penguasaan kita untuk TS25 ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk mengimbas kembali borang pintas kita daripada lajur 1 sampai 6. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, tuan-tuan dan puan-puan bersama saya tentang pengisian daripada lajur 1 hingga ke lajur 5, daripada bidang keberhasilan, kemudian kita pergi pada data dikumpul, bidang fokus, TOB dan juga kriteria kejayaan. Kemudian dengan Encik Hashim, tuan-tuan dan puan-puan pun telah berbincang tentang apakah intervensi yang boleh dipilih untuk menyokong kepada usaha-usaha untuk mencapai kriteria kejayaan yang telah tuan-tuan dan puan-puan tetapkan. Baik, yang ini pula ialah sambungan bahagian kedua untuk borang pintas fasa 2 daripada inisiatif lajur 6 sampai ke lajur 10. Dan fokus kita pada hari ini sebagaimana saya maklumkan tadi ialah pengisian kita untuk lajur 11, 12 dan juga 13. Baik, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, jadi dalam menilai status kemajuan ini, apakah yang kita nak tengok sebenar-benarnya? Jadi sebenarnya kita nak mantau status kemajuan intervensi dan merekodkan evidence ke dalam OPPM dan juga pintas. Yang kedua, kita nak nilai status kemajuan dan kos sebenar selepas tamat tempoh pelaksanaan intervensi. Maknanya, bila kita menggunakan pintas, kita menggunakan OPPM pada ketika-ketika yang tertentu, kita boleh tengok status pelaksanaan intervensi kita, dan kalau ianya dah tamat, adakah ianya berjaya mencapai sasaran, bagaimana dengan kosnya, adakah kosnya di bawah daripada bajet yang kita tetapkan, menyamai ataupun melebihi kos sebenar, dan kemudian perkara yang akhir ialah kita boleh buat tindak susul. Berdasarkan data dalam penilaian pintas, adakah intervensi itu mencapai matlamat? Kalau mencapai, adakah kita perlu kekalkan? Ataupun kalau tak mencapai, apakah tindakan-tindakan lain yang perlu kita buat untuk memastikan kita berjaya mencapai bidang keberhasilan yang telah kita tetapkan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam submodul 2.2.2 tentang pintas dan OPPM, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan telah pun didedahkan dengan pengisian borang OPPM, One Page Project Manager. Baik, inilah yang tuan-tuan dan puan-puan telah sama-sama berkongsi dengan sahabat saya. Baik, jadi dalam borang ini dan dalam usaha untuk memastikan kita mengisi lajur-lajur penilaian dalam borang pintas,
kita kena terlebih dahulu merujuk kepada borang OPPM yang telah kita sediakan. Okey. Jadi maknanya katakanlah inilah borangnya, inilah yang telah tuan-tuan dah membuat. So kita kena fikirkan apakah seterusnya yang kita nak buat dengan borang OPPM ini. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam usaha kita untuk mengetahui status pencapaian setiap projek, kita perlu merujuk kepada individu-individu yang bertanggungjawab. Contohnya, katalah saya nak dapatkan info tentang ladap satu pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Okey, kalau ikut perancangannya telah dilaksanakan pada bulan Februari dan juga bulan Julai 2 kali. Jadi individu yang saya kena tanya, personel yang kena saya berjumpa untuk dapatkan maklumat ialah yang pertama saya kena jumpa setiausaha ladap. Kenapa? Kerana dia ditaggingkan sebagai A. Maknanya kalau A ni saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum merupakan individu pertama yang bertanggungjawab untuk satu-satu program ataupun projek. Okey. Kalau SULDP tidak ada, barulah saya berpindah untuk ladap pertama ini kepada PK Ham. Baik. Jadi tujuan kita jumpa mereka, tujuan kita tanya dan kita nak tahu status projek. Baik. Jadi kalau projek itu telah dilaksanakan pada bulan Februari, dah selesai, maka kita hitamkanlah bulatan berkenaan. Ini cara bagaimana kita nak menyimak pelaksanaan status. Sampai macam sekarang ni dah sampai bulan Julai pun kita mendapati bahawa ladap ni tentang pelaksanaan pembelajaran kooperatif telah pun dilaksanakan. Begitu jugalah halnya dengan program yang kedua dan program yang seterusnya. Dalam erti kata mudah, kalau dah selesai, kita hitamkan. Kalau belum selesai, kita biarkan saja. Contohnya, perhatikan bulan Julai, bulan Julai untuk program pencerapan PDP berkesan telah dilaksanakan secara cantik daripada bulan Mac sampailah kepada bulan Julai. Minggu awal bulan Julai. Tetapi untuk bulan Julai seterusnya ditandakan separuh, dihitamkan separuh saja. Maknanya dekat sini bahawa pencerapan untuk bulan Julai ini belum dapat dilaksanakan 100%. Contoh, katalah sekolah menetapkan bahawa untuk bulan Julai sekurang-kurangnya mesti ada 10 pencerapan. Tapi setakat semakan yang tuan-tuan buat sebagai pengurus sekolah, bila tuan-tuan tanya dengan GPK1, GPK1 ialah individu pertama bertanggungjawab, dia memaklumkan baru cerap 5 orang saja. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan kena hitamkan separuh. Begitu jugalah dengan yang lain-lainnya. Cuma saya nak jelaskan pada tuan-tuan dan puan-puan sini, cara nak menanda, nak mengenal pas ini terpulanglah pada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Ada setengah sekolah suka menghitamkan saja, ada setengah sekolah suka mewarna. Contohnya kalau dah laksanakan, dia warnakan dengan warna hijau. Kalau belum sedang dilaksanakan dan belum tamat, dia warnakan dengan warna kuning. Kalau belum dibuat apa-apa ataupun tak buat langsung, dia warnakan dengan warna merah. Terpulang pada kreativiti tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Jadi dekat sini, kita dah tahu status pelaksanaan projek kita. Dan perkara lain yang kita kena perhatikan juga ialah sub-objektif. Adakah tercapai ataupun tidak? Jadi untuk setiap aktiviti sebagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, sebagaimana perkongsian dalam slot 2.2.5 kan bahawa setiap aktiviti ini diikuti oleh sub-objektif. Jadi program dah laksana. Kita nak kena tengok adakah sub-objektifnya tercapai. Kaedahnya sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tercapai, tuan-tuan dan puan-puan warnakan dengan warna hitam. Kalau belum tercapai, mana biarkan saja. Jadi maknanya setiap sub-objektif yang tuan-tuan dan puan-puan dah senaraikan tu kena tengok capai ataupun tidak. Kalau capai, satu usaha yang bagus. Kalau tak capai, kita kena tengok mengapa tak capai. Ini kita kerja ataupun tindak susul yang kita kena fikirkan kemudiannya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai dengan dua perkara penting dekat sini. Yang pertama, nak tahu status projek. Yang kedua, nak tahu sama ada subjektif itu telah tercapai ataupun tidak. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita fokuskan perhatian kita kepada ruangan catatan. Ruangan catatan inilah yang penting. Sebab
maklumat yang tuan-tuan dan puan-puan tulis dalam ruangan catatan semasa menyemak status pelaksanaan program sekolah tuan-tuan dan puan-puan ini nanti akan dipindahkan ke borang pintas. Baik, jadi untuk setiap aktiviti, tuan-tuan catatkanlah sama ada dari segi pencapaiannya, sama ada dari segi keberkesanannya, sama ada dari segi kehadirannya dan sebagainya. Okey. Dan begitu juga, jangan dilupa tentang kos. Contoh dekat sini, masa membuat persediaan, mereka menganggarkan kos untuk melaksanakan LDP 1 ataupun ladap 1 dan ladap 2 berjumlah RM200. Tapi selepas pelaksanaan hanya RM190. Maknanya masih terkawal lagi. Perkara yang kita perlu fikirkan sekarang ialah kalau bajet yang diminta 200 tapi bila melaksanakannya menjadi 300 ataupun lebih. Itu perkara yang perlu kita kenal pasti. Dan dari mana kita nak dapat maklumat ini? Kita dapatkan maklumat ini daripada ketua projek. Jadi begitulah begitulah cara mana kita memaknakan OPPM ini. Daripada nak kenal pasti status, siapa yang kita perlu tanya, sub-objektifnya tercapai ataupun tidak, dan juga catatan-catatan yang perlu kita ambil kira merujuk kepada pencapaian, kehadiran, bergantung kepada programnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dah dapat tadi tu, dah dapat maklumat dalam catatan tu, barulah kita pindahkan kepada hasil pemantauan. Ataupun lebih tepat lagi, kita nak isi lajur nombor 11, dapatan evidence. Baik, apakah, cara manakah kita dapat dapatan evidence? Okey, nak dapat dapatan evidence ni sebenarnya ianya merupakan daripada hasil pemantauan. So, apakah yang kita pantau? Kita berdasarkan pada kaedah pemantauan yang telah kita kenal pasti sendiri, yang telah kita pilih, yang telah kita bincang sama-sama. Kita telah menetapkan kaedah pemantauan yang sebegini. Contohnya, tengok daripada segi buku kehadiran, laporan LADAP, maklum balas guru, learning walk untuk pelajaran kooperatif dan juga suara murid. Okey, ini kaedah pemantauan yang kita telah tetapkan bila kita nak tengok adakah inisiatif-inisiatif ini berjalan, impaknya dan sebagainya. Maknanya, saya ulang balik, hasil pemantauan merujuk kepada dapatan daripada kaedah pemantauan yang kita gunakan, yang mana kita memantau setiap inisiatif yang dibuat. Sebab kita nak tengok nanti dapatan daripada pemantauan itu menjadi evidence. Okey, jadi evidence kita dapat dari mana? Dapat daripada ruang catatan pemerhatian kita dalam borang OPPM. Okey, baik. Jadi, katalah daripada LADAP 1, LDP 1, pelaksanaan pembelajaran kooperatif. Okey. Semasa pelaksanaan itu kita mendapati, berdasarkan semakan kita mendapati bahawa 90% kehadiran dan 80% guru sangat berpuas hati tentang pengisian LDP. Mana dapat ni? Kita dapat daripada buku kehadiran, kita dapat daripada laporan LDP. Contoh yang kedua, 80% mencapai tahap 3 stadium 4. Mana kita dapat data ini? Kita dapat daripada maklum balas guru. Dan begitulah seterusnya. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila kita mantau, kita dapatan pemantauan itu sangat penting kerana ia menjadi evidence kepada kerja buat yang telah kita laksanakan. Begitulah seterusnya untuk inisiatif yang selanjutnya, iaitu tentang pencerapan PDP berkesan. Kita mendapati daripada aktiviti berkenaan, kita mendapati bahawa hanya 70% kelas dicerap mencapai tahap baik. 70%. Kita kena tengok balik. Kita kena imbas balik. Apakah kriteria kejayaan yang kita telah kita tetapkan? Sebab tu angka-angka ni, data-data ni penting. Sebab kita akan tengok balik pada laju 5 itu. Sasaran, kriteria kejayaan yang telah kita tetapkan. Baik. Jadi, inilah contoh pengisian untuk laju 11 dapatan evidence. Okey, kemudian katalah tuan-tuan dan puan, inilah dapatan evidence kita untuk setiap inisiatif yang telah kita buat. Kalau saya imbas kembali, inisiatif kita ada LDP 1, LDP 2, pencerapan PDP dan amalan pembelajaran kooperatif dalam PDP. Setiap inisiatif, inilah dapatan-dapatan evidence yang telah kita dah perolehi. Dari mana kita perolehi? Kita tanya kepada personel yang bertanggungjawab. Yang telah diberi mandat untuk menjadi caretaker untuk setiap
program ataupun aktiviti. Baik. Jadi laju yang ke-12, apa yang kita nak lihat sebenarnya? Sebenarnya untuk laju ke-12 tuan-tuan dan puan kita nak lihat, apakah yang kita laksanakan itu telah memenuhi kriteria kejayaan yang ditetapkan? Apakah tindak sesuai yang kita kena buat? Adakah program itu mencapai sasaran? Boleh diteruskan, boleh tamatkan, ataupun boleh dibuat penambahbaikan. Dan juga penilaian direkodkan sebagai satu inisiatif itu selesai. Maknanya laju 12 tuan-tuan dan puan, dia tidak perlu tunggu hujung tahun untuk isi. Dia diisi sebaik saja tamat satu-satu program. Contoh, kalau tuan-tuan dan puan imbas kembali tentang ladap 1 ni, dia buat 2 kali. Pertama pada bulan Februari, rujuk balik orang PPM. Yang kedua pada bulan Julai. So maknanya, habis saja bulan Julai, program dah tamat, kita boleh terus isikan dapatan evidence kita. Begitu juga seterusnya. Kalau ditadikkan PDP berkesan, pemantauan PDP berkesan itu sampai ke bulan November, maka bulan November lah baru kita isi dapatan penilaian. Dalam erti kata mudah, laju 12 penilaian ini tak perlu tunggu hujung tahun. Habis je program, terus isi. Baik. Jadi, kita tengok balik perkaitan antara kriteria kejayaan dan juga penilaian ataupun tindak susul. Saya imbas kembali. Kriteria kejayaan dia kata 80% guru mencapai sekurang-kurangnya kompetensi tahap baik dalam PDPC SKPM itu standard 4. Okey. Baik. Baik, benda tu daripada sasaran itu, dapatan evidence-nya memang benar. Memang benar bahawa 80% mencapai tahap 3 standard 4. Jadi apa yang kita buat? Maka kita pun pindahkan. Kita pindahkan pada ruangan penilaian. Kita mensasarkan 80% guru. Dapatan kita betul 80% guru mencapai sekurangnya tahap baik standard 4. Maka kita pun tulislah rumusan. 80% guru mencapai tahap baik bagi dalam aspek PDPC SKPM itu standard 4. Dan kerana 80% ini sama dengan apa yang kita tetapkan, maka kita nyatakan bahawa inisiatif ini telah mencapai ETR. Kerana telah capai. Jadi bila dah capai, kita nak buat. Kita pun nyatakan kat situ tindak susul kita. Kita kata LDP ini wajar diteruskan dengan menekankan kepada kreativiti guru dalam aktiviti melibatkan murid. Kenapa kita pilih kreativiti guru dalam melibatkan murid? Kerana berdasarkan pada analisis pantauan PDPC, kita mendapati bahawa elemen itulah yang kurang dikuasai oleh guru. Baik. Jadi, yang penting kita tetapkan 80%, kita capai 80%, dalam penilaian kita pun terus 80% dan telah mencapai ETR. Begitu juga untuk program atau program yang seterusnya. Capai ataupun tidak ETR-nya. Kita sasarkan 70% kelas melaksanakan PDP berkesan. Berdasarkan pemantauan memang betul 70%, maka kita tulislah 70% kelas melaksanakan PDP berkesan, maka inisiatif ini telah mencapai ETR. Seterusnya, kita tengok pula kepada data hasil pencapaian murid. Kita target 100%, tapi berdasarkan pemantauan kita hanya 95% saja. Peningkatan 10%. Maknanya bila kata peningkatan 10%, 95%. Kita pun tulislah 95% murid mencapai tahap minima dan inisiatif belum mencapai ETR. Jadi daripada 3 inisiatif ni, tuan-tuan dan puan, 2 capai ETR, 1 belum capai. Jadi apa kita nak buat? Bagi yang belum capai itu, kita pun untuk tidak susul, kita menyatakan bahawa inisiatif ini perlu disemak semula dan dijajarkan untuk penambahbaikan. Baik, tuan-tuan dan puan. Jadi maknanya daripada 3 ETR, kita telah capai 2, 1 belum capai. So 2/3. Jadi kalau kita capai 2 daripada 3, maka kita boleh katakanlah bahawa status kriteria kejayaan kita ialah bergerak maju. Maknanya kita telah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau capai 2 daripada 3, tuan-tuan telah bergerak dalam landasan yang betul dalam usaha untuk transformkan sekolah. Sebab itu, awal-awal tuan-tuan dan puan-puan ingat, dalam submodul 2.24 saya menyatakan betapa pentingnya data.
Kerana data itu menjadi asas kepada kita untuk bergerak, kerana ending program kita juga kita akan buktikan dalam bentuk data juga. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, okey, maka tadi selesailah kita mengisi lajur 1 sampai lajur 13 borang pintas kita. Dan kita hanya dapat membuat penilaian tentang kemajuan intervensi kita. Ya, jadi kenapa perlunya kita perlu buat penilaian? Sebab kita nilai proses kerja kita. Dan hasil kerja yang dicapai ini merujuk kepada kriteria kejayaan yang telah ditentukan. Maknanya apa yang kita buat, kita mencapai hasilnya. Dan kalau kita capai, adakah program itu kita nak teruskan? Dekat situ penting kita buat refleksi terhadap proses dan hasil kerja. Kalau bercapai, kita boleh teruskan, terpulang pada pengurusan masing-masing. Tapi kalau belum capai, adakah kita nak buat kembali program tu? Kalau kita nak buat juga, kita perlu buat usaha-usaha penambahbaikan. Dan juga kita perlu mengambil kira kos sebenar yang telah digunakan. Maknanya, contoh, kalau kita bajet dalam 200, tapi bila kita laksanakan hanya 190. Maknanya, kalau program ni kita nak buat, kita tahu dah. Pada masa akan datang, untuk projek sekian-sekian, bajetnya adalah sekian banyak. Kenapa kita kata sekian banyak? Kita base kepada pelaksanaan yang pernah kita buat. Dan akhir sekali kita kena memberi pertimbangan terhadap status keseluruhan pelaksanaan inisiatif kita. Baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, merujuk pada hasil penilaian dan refleksi ini, kita kena rumuskan sama ada untuk teruskan perancangan, sebagai yang saya nyatakan tadi, nak teruskan perancangan, nak buat penambahbaikan ataupun modifikasi, nak buat tindakan pembetulan atau melakukan penambahbaikan terhadap perancangan tindakan. Maknanya, sama ada intervensi itu mencapai ataupun tidak, kita kena buat tindak susul. Kita kena buat tindak susul. Dan kita kena meneruskan pengumpulan data untuk mentaksirkan kesan perancangan tindakan yang dilaksanakan terhadap bidang fokus yang telah kita tentukan. Jadi, rumusannya akhir sekali ialah kita gunakan pintas, kita gunakan OPPM untuk memantau status kemajuan intervensi dan merekodkan evidence secara konsisten sepanjang pelaksanaan intervensi. Kalau tuan-tuan perempuan dah terbiasa dengan OPPM, kita akan nampak betapa mudahnya kita menggunakan OPPM kerana kita boleh semak status kemajuan intervensi yang kita buat tu setiap hujung bulan. Kalau kita tekal melakukannya, sangat senang. Hanya di atas helai kertas saja. Okay? Kita juga boleh menilai status kemajuan dan kos sebenar selepas tamat tempoh pelaksanaan intervensi. Maknanya dalam hal ini dia juga membantu kita untuk mengurus perbelanjaan secara berhemah dan juga berkesan. Dan akhir sekali membuat keputusan tindak susul berdasarkan data penilaian status kemajuan intervensi. Seperti yang saya jelaskan tadi, nak buat penambahbaikan, nak tamatkan ataupun nak teruskan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah agaknya, walaupun agak kecil tak boleh nak dibaca, inilah dia borang pintas yang tuan-tuan dan puan-puan perlu hasilkan di sekolah, merujuk kepada satu bidang keberhasilan yang tuan-tuan pilih, sama ada 1, 2, 3 atau 4 ikut kapasiti sekolah. Cuma saya kena jelaskan sekali lagi bahawa dalam TS25 bidang keberhasilannya ada 4. Pemimpin berkesan, guru berkualiti, persekitaran pengajaran pembelajaran bermakna dan juga pelibatan PIBK dan juga komuniti. Apa-apa asas pun mesti berdasarkan kepada 4 KRA itu. Okey, baik. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkan semoga perkongsian ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk mendokumentasikan pintas, bersumberkan data yang relevan, data yang mewujud, data yang sedia ada di sekolah kita. Kerana ia menggambarkan realiti sekolah kita dalam usaha untuk menentukan bidang fokus bagi melaksanakan inisiatif berimpak tinggi. Inisiatif berimpak tinggi maknanya bila kita buat tu, kita boleh tackle isu, kita boleh nampak usaha-usaha transform sekolah itu berlaku. Dan seterusnya, membantu kita untuk memantau dan menyimak status pelaksanaan menggunakan borang OPPM. Jadi, seingat saya, saja perkongsian hari ini. Terima kasih kerana bersama-sama kami semua untuk sub modul 2 daripada awal hingga akhir. Semoga kita bertemu lagi pada ruang masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.